بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, tama-tama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah bagi kita hidup lagi setakat lah ni. Setakat lah ni lah, balik lagi tak tahu lagi. Alhamdulillah. Dan Allah bagi lagi kita umur disertakan iman dan Islam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah mengekalkan iman dan juga Islam sampailah kita bertemu Allah Azza wa Jalla suatu hari nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan Tuan Imam, seterusnya pengurusan Masjid Daerah SPT, muslimin muslimat, mukminin mukminat, tuan-tuan guru, alim ulama, ustazah, dan tak lupa juga kepada rakan media adik Nal dengan adik Zairul yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sihat tuan-tuan? Alhamdulillah. Puasa noh? Setakatlah puasa, setakatlah. Alhamdulillah. Baik. InsyaAllah kita akan berkongsi sedikit ilmu daripada ilmu Allah yang maha luas berkenaan tentang 4 perkara yang Allah Ta'ala murka, tentang 4 perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang. Tuan-tuan, kita berada di dalam bulan Ramadan. Kalau ikut adat ni bulan Ramadan nama pun Ramadan, panah yang membakar. Kata Imam Al-Qurtubi, membakar ibarat membakar dosa-dosa yang kita lakukan apabila kita melakukan amal soleh dalam bulan Ramadan. Ramadan juga panah hati juga. Panah hati apa? Makanan ada depan mata tapi tak boleh makan, panas juga. Kan? Makanan depan mata tapi tak boleh nak makan, hangat hati. Tu Ramadan juga, panas hati. Baik. Dan kita berada dalam bulan Ramadan, sudah tentulah kita kena menjaga tingkah laku yang menyebabkan kurangnya pahala, terutamanya pahala puasa kita. Dan hari ini kita berkongsi 4 amalan yang mana Allah Ta'ala marah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha kariha lakum arba'an. Sesungguhnya Allah benci ke atas kamu apabila kamu melakukan 4 perkara. Apa dia 4 perkara tu? Yang pertama, Nabi kata wal abathu fis salah, iaitu main-main dalam semayang. Main-main dalam semayang. Dia tengah semayang lah dia nak buat macam-macam. Tengah semayang lah kita nak tengok kuku kaki. Belek kuku. Ui, panjang kuku aku hari ni.
tambah-tambah waktu rokok nampak kuku kaki ni kadang-kadang kita buat lebih kurang. Tangan kita duk tengok, kaki jarang duk tengok kadang-kadang. Tahu-tahu panjang. Tahu-tahu waktu rokok nampak Allah panjang. Dia tak puas hati, dia tengok kawan sebelah. Oh, panjang juga. Dia tengok belah kiri, sama je dengan aku, tak apa. Terus dia rasa lega. Jangan memain waktu solat. Tambah-tambah kita ni dalam keadaan adanya solat sunat tarawih. Solat sunat tarawih. Nak buat sungguh-sungguh. Kalau tak larat, buat sikit. Sini buat berapa tuan-tuan? 20. Buat 20. Hak mana larat buat 20, buat 20. Hak mana tak larat 20, buat 8. Walaupun benda tu sunat yang dituntut, tuan-tuan, walaupun nama sunat, kalau boleh buatlah. Benda ni dia limited edition. Dia tak ada bulan lain. Kalau hang rajin bulan lain sekalipun, bulan ni saja yang hang boleh buat. Bulan lain tak boleh nak buat. Kalau rasa tu imam baca panjang, tuan-tuan, pergi pesan kata imam, pendek sikit mam. Kan, sini panggil Imam Hafiz kan. Saya duk tengok apa sahabat-sahabat pun duk ada. Jadi dia baca panjang ke pendek? Ustaz, panjang kok. Pesan kat depa pendek sudahlah. Mau beringat sama jemaah kat belakang tu, pebak depa. Tak apa, tak, nanti saya abang depa. Kan? Saya pun jadi imam kat tuan-tuan. Kalau 20, semuka tu saya belah 4 rakaat. Semuka tu saya belah 4 rakaat. So jemaah tak rasa panjang sangat, dan tak rasa pendek sangat. Kalau hak masjid ataupun surau buat 8, semuka belah 2 rakaat. Lagu tu style saya lah. Saya tahu duduk belakang ni dia tak sama feel macam duduk depan. Duduk depan tuan-tuan, baca setengah muka tak berasa. Hak orang belakang duk hamput sakan lah. Tu imam ni cabut betul. Dia duk berasa suara dia best sangat lah tu. Duk tunggu. Kita duduk depan tuan-tuan, tobat lahum tak berasa. Tahu-tahu setengah muka. Yang belakang tu dia duduk menderita. Kan tuan-tuan. Sebaik-baiknya kalau tu imam ni dia kena fikir, dia tengok jemaah jugalah kan. Dia tengok jemaah juga. Cumanya bagi orang yang semayang tu jangan main-main. Kan? Allah dah bagi kita peluang masuk Ramadan kali ni, boleh dapat solat sunat tarawih, buat sungguh-sungguh. Belum tentu lagi kita boleh sampai hujung Ramadan ni, belum tentu tuan-tuan. Belum tentu kita boleh dapat raya tu ni, belum tentu. Walaupun baju dah buat, dah duduk dalam almari, belum tentu kita boleh pakai satu hari raya nanti, belum tentu. Fa innaka la tadri ya Abdullah masmuka ghada, Nabi kata. Sesungguhnya kamu tidak akan mengetahui apa yang akan berlaku kepada kamu keesokan hari. Sama ada kamu masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Tak tahu tuan-tuan. Jadi waktu Allah duk bagi umur panjang ni, duk boleh bernafas tengah doa ibadah ni, duk i'tikaf lagu ni semua, buat betul-betul. Solat sunat tarawih, buat sungguh-sungguh. Apa kelebihan tu imam baca panjang? Apa kelebihan dia? Kelebihan dia, dia baca banyak tu tuan-tuan. Kita tadah telinga dengar, pahala khatam tu dapat kat kita. Kalau tu imam rembat semalam sejuzuk, contoh, sini dah aku semalam, tadi saya duk tengok video, tak sampai sejuzuk. Tapi Masjid Timah buat lagu tu. Masjid Timah, depa buat semalam sejuzuk, 1 rakaat semuka. 30 juzuk sebulan. Tuan-tuan, tadah telinga dapat pahala khatam Quran 30 juzuk. Cantik. Tadah telinga ya. Tapi hati mau kental jugalah kan. Tadah juga ustaz oi. Hati mau kena kental. Kan. Geng-geng duduk atas kursi tak apa. Kan. Kami tak apa ustaz. 24 rakaat tak apa, 36 rakaat tak apa. Ikut mazhab Malikiyah 36. Depa tak apa dah. Allahu akbar, pacak terus. Kita hadap belakang ni mengeluh. Tuan-tuan yang tu. Tu kelebihan dia. Tapi waktu solat, Allah bagi solat betul-betul. Tuan-tuan, solat ni dia punya powerful dia. Yang pertama, dia amalan yang paling awal dihisab di alam kubur. Yang kedua, amalan yang mana
dapat menerangi alam kubur kita. Kok mana pun mati kan, betul tak? Kita semua mati lah. Confirm mati. Saya mati, tuan-tuan mati, media pun mati. Kan semua mati. Amalan yang boleh menerangi kubur, salah satu dia adalah menjaga solat. Tuan-tuan, yang tu. Jadi solat betul-betul. Clear? Tu yang pertama. Jangan bermain ketika mana solat. Allah marah. Allah murka. Contoh lagi buat perangai main macam mana? Tiba-tiba tok imam tu memang tok imam yang dia favorite, suka sangat. Allahu Akbar. Kawan bertakbir, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Dia main kawan dia, dia sigung. Weh, imam aku. Ada tuan-tuan hak ini betul. Pengalaman datang daripada saya sendiri. Bawa orang pergi jemaah umrah. Saya habang antara favourite saya kalau Masjidil Haram, Mahir Muaqli, Sudais. Kan, dua tu memang favourite saya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan tuan-tuan duk bisa dengar suara kan. Tiba-tiba dapat hari tu. Saya duk cerita ke jemaah, antara yang favourite saya yang tu. Pak Long tu main semayang sebelah. Allahu Akbar. Tok imam macam Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pak Long tu singgung. Rupanya dia nak abang, ustaz, tok imam favourite ustaz, jangan buat panggil lagu tu. Tak boleh. Clear? No? Tu yang pertama. Amalan yang kedua ataupun perkara yang kedua yang Allah Ta'ala marah kalau kita buat, innallaha kariha lakum arba'an. Had nombor 2 yang Allah Ta'ala marah, wallahu fil qira'ah. Main-main waktu baca Quran. Kita bulan ni bulan yang penuh dengan kalam Allah, tadarus tilawatil Quran. Tuan-tuan, waktu baca Quran jangan main-main. Sebab tu waktu semayang ke, waktu baca Quran ke, fokus betul. Semayang bawa handset terlangkup. Kan, bagi tidur, bagi tutup. Takut apa? Takut tengok mesej. Abang sekali lepas kuliah Zuhur pergi singgah bazar beli bubuk lambuk. Tengok semayang. Okey. Dia pergi jawab. Sebab tu terlangkup tuan-tuan. Lebih baik terlangkup yang tu. Sama juga tengah baca Quran. Baca Yasin, mentang-mentang Yasin dia hafal. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tengok balas WhatsApp. Mulut tengah baca Quran, tangan balas WhatsApp, cabut betul. Jangan. Nak baca fokus betul-betul. Kita baca kalam Allah untuk mendapat rahmat Allah. Dan bacaan Al-Quran ni pun powerful tuan-tuan. Quran pahala banyak, dosa terampun, kubur terang. 3 in 1. Sopa kopi tu. Coffee mix 3 in 1. Pahala banyak tuan-tuan. Bulan Ramadan 1 huruf 100 paling kurang. Minimum Allah tak nak bagi. Alif Lam Mim. Sadaqallahul Azim. Boleh 300 dah bulan ni. Tu paling kurang. Lebih lagi mau. Tapi kenapa? Fokus. Baca Quran, jangan buat benda lain. Pahala banyak. Tuan-tuan, setiap kalam kita, kalam Allah yang kita tuturkan, dosa kuih terampun. Diampunkan dosa. Malahan di dalam kubur, terang kubur tuan-tuan. Tak ada benda yang boleh ikut kita sampai hari akhirat melainkan Quranul Karim. Tak ada dah. Kita kambuih hari ni, kambuih. Kita simpan hari ni, hak Quran kita baca, main teman kita. Anak bini balik kubur. Kawan-kawan boleh takat teriak dekat kuburnya. Tok imam pun tak larat dah. Habis baca talqin dapat sampui balik dia pun. Siapa nak teman kita tuan-tuan? Salah satu amalan yang boleh teman kita tak lain tak bukan Al-Quranul Karim. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Hebat Quran. Maka dia juga merupakan amalan yang boleh menerangi kubur kita. 4 amalan, faham? Yang pertama tadi jaga solat.
terang kubur. Yang kedua, banyak sedekah, terang kubur. Yang ketiga, banyak baca Quran, terang kubur. Ni hak boleh menerangkan kubur. Yang keempat, tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Tu, Tok Bilal dia buat. Sini buat selawat tak Ustaz? Buat. Setiap 2 rakaat buat selawat kan? Rakaat keempat kita buat apa? Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abadan, subuhun qudus Rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Betul? Semua? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tuan-tuan, hak tu jangan tinggal langsung. Abang saya siap. Sebab apa? Tasbih bisa menerangkan kubur kita. Tambah-tambahan kita buat pada waktu malam Ramadan yang dipanggil sebagai qiyam pada waktu malam. All out. Clear? Tuan-tuan. Yang kita buat ni bukan untuk orang lain, semua untuk kita. Kan? Kita berpesan-pesan antara satu sama lain. Hang nak buat, bergantung pada diri hang lah. Mudah faham lagu ni tuan-tuan. Kita buat baik ni bukan untuk orang lain. Kita buat baik ni semua untuk diri kita. Tak ada seorang pun boleh tolong kita masuk syurga tuan-tuan. Tak ada. Kita sendiri yang membina jalan untuk masuk ke dalam syurga Allah. Kita bina jalan, mudah-mudahan jalan yang kita bina dapat rahmat Allah, masuk dalam syurga Allah. Tu je. Jangan duk harap anak nanti buat tahlil, doa selamat, jangan. Nabi kata wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang tidak beramal saleh, keturunan dia pun tak boleh nak tolong dia. Rawahul Muslim. Tu yang Raihan buat lagu tu. Iman tak dapat diwarisi. Betul dah tuan-tuan. Keturunan pun tak boleh nak tolong, melainkan diri kita. Salah satu cara ni kita dah buat ni. Tasbih, duduk i'tikaf, duduk dalam rumah Allah, solat sunat tarawih, baca Quran, buat solat-solat sunat yang lain. Clear? Nah tuan-tuan, jadi waktu membaca Al-Quran, fokus betul-betul. Sebab kita buat tu bukan untuk orang lain, kita buat untuk diri kita. Baik. Amalan yang ketiga yang Allah Ta'ala murka, iaitu warrafathu fi siyam. Ni bulan puasa. Iaitu yang mana tak jaga mulut waktu bulan Ramadan, waktu berpuasa. Orang panggil bahasa dia mudah boleh guna. Puasa tapi mulut puaka. Tu dia punya istilah. Puasa tapi mulut puaka. Ada saja dia nak kata ke orang. Tok imam ni dia kata, jemaah ni dia kata, Cik Gad pun dia kata, orang parking kereta betul pun dia kata, orang buka tingkap sikit pun dia kata, ambil bubuk lambuk pun kata, tak ambil bubuk lambuk pun dia kata. Semua dia kata, kira habis semua tahu dia seorang hak baik. Orang main masjid awal dia kata, saja buat rajin tu. Kan? Saja buat rajin dulu kaki ketum. Contoh. Kan kawan tu baru nak hijrah, main masjid awal, dia rembat tu. Dulu kaki ketum mamat ni, sajalah ni buat rajin. Nampak tuan? Tambah-tambah bulan puasa, waktu berpuasa, Allah marah orang hak jenis tak jaga mulut ni. Berapa banyak manusia yang masuk kubur, masuk ke dalam api neraka Allah disebabkan dosa lidah mereka sendiri. Banyak. Sonok kata ke orang. Tambah-tambah orang tak balas. Memang syok Kata orang tak balas, lagi syok. Dia duk puasa dia betul dia. Tuan-tuan, hati-hati dengan dosa lidah. Naya tuan-tuan. Sebab apa naya? Hang taubat macam mana sekalipun, tapi hang tak minta maaf ke orang yang hang kata tu, taubat hang belum diterima oleh Allah. Duk teriak malam-malam, ilahi las tulil findaus. Teriak ni, hasbi rabbi. Teriak merambu lagu mana pun, dosa duk mengata kat orang, hang tak pergi minta maaf, tak terima taubat hang. Sebab tu sebelum nak kata kat orang,
sebelum nak buat tahana dekat orang, sebelum nak buat zalim dekat orang, fikir masak-masak. Sebab dosa melibatkan manusia, pengampunannya tak lain tak bukan kena minta maaf balik kat orang tu. Dosa dengan Allah kita boleh minta ampun kat Allah, istighfar dan sebagainya. Tapi dosa sama manusia, jangan buat perangai kosong-kosong. Tak apa ustaz, nanti main raya nanti kosong-kosong lah. Awak duk ingat bola kosong-kosong. Pipi salam. Contoh dia kata, saya kata kat ustaz punya banyak lah kata berjambu-jambu kata. Main raya ustaz minta maaf ustaz. Oi. No, kosong-kosong. Apa kosong-kosong? Kena habaq. Dulu ni saya kata kat ustaz lagu ni sekian masuk bulan Ramadan saya kata lagu ni, masuk bulan Syawal saya kata lagu ni, saya masuk. Kena habaq detail. Mampu ke tuan-tuan nak habaq detail? Kan? Nak jaga yang madu kan ustaz Oh, waktu hang kata ke orang tak malu. Wah minta maaf baru hang malu. Waktu hang kata ke orang yang menyebabkan dia malu, hang tak fikir. Waktu nak minta ampun, setelah mana sedar kesilapan, baru hang rasa malu. Jangan. No? Sebab tu dosa sama manusia lagi yang kita takut. Sebab Allah confirm bersifat Rahufur Rahim. Tawwabur Rahim, Ghafur Rahim, penerima taubat yang Maha Pengampun. Manusia belum tentu. Clear? Tuan-tuan, tu amalan yang ketiga yang Allah Ta'ala murah. Allah Ta'ala marah. Amalan ataupun perbuatan yang Allah Ta'ala murka, iaitu tak jaga mulut waktu mana berpuasa. Baik. Yang keempat, yang penghabis. Oh, Ustaz tuan-tuan. Setengah jam kan? Tak boleh lama-lama. Lama-lama orang cemui. Kan? Sebab saya faham tuan-tuan nak balik rumah tadarus apa lagi dengan anak bini, tak lagi nak pergi bazar lagi. Kan yang tu. Baik. Malam ni ambil preparation 20 rakaat non-stop. Kan tu. Baik tuan-tuan. Yang keempat, perkara yang keempat yang Allah Ta'ala murka. Wadhahiku fil maqabir, bergelak ketawa di atas kubur. Bergelak ketawa di atas kubur. Tuan-tuan masuk kubur, gelak, duk main lawak acigan. Kan, duk main aciligan. Duk gelak. Tambah-tambah dia nampak kubur member dia lama. Ni tengok, bau padan, bau adakai. Kan, dulu aku dah habaq dah. Lepas tu kawan lain pun duk gelak. Ha. Tuan-tuan, Allah marah. Jangan. Kata Imam Muhammad bin As-Samak, kamu jangan terpedaya dengan ketenangan kubur di atas. Sebab atas tenang, bawah belum tentu tenang. Clear? Atas tenang, bawah belum tentu tenang. Kita boleh hias macam-macam atas kubur. Macam kubur saya. Kubur di kampung saya lah. Kan macam kubur saya macam ramal siap dah. Kan. Kubur di kampung saya duduk Semampak Matang Buluh. Tuan-tuan kalau tahu yang duk beli nasi daging Semampak Matang Buluh. Kan? Yang tu. Kubur kami di Semampak Matang Buluh ada satu kubur. Orang bubuh rumput kapek. Anak dia meninggal umur 17 tahun, tak ada nak ambil SPM. Anak dia kanser, tak salah saya anak dia kanser leukemia kalau tak salah saya. Sayangnya kat pak dia bubuh rumput kapet atas. Cantik, nanti saya pergi tengok. Kanan. Ada rumput kapet satu kubur tu ya. Yang lain semua biasa. Kan? Cantik kira cantik. Pak dia sayang kat dia kan, anak bongsu. Kalau tak salah saya dia anak bongsu. Jadi tuan-tuan, cantik-cantik. Betul. Kita boleh bagi cantik kubur, kita boleh tanam pokok, kita apa buatlah bagi cantik. Tapi tuan-tuan, nampak cantik di atas, bawah belum tentu cantik. Atas cantik, bawah belum tentu cantik. Kubur tu sendiri pun bahaya tuan-tuan, bukan bahaya, gerun. Sebab sifat dia tu menyempit. Betul tak? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kubur itu menyempit. Dia akan menutup, kubur tu akan memeluk. Sifat kubur. Siapa masuk dalam kubur? Tuan-tuan, masuk hari ni, Tok Imam balik habis talqin, buak katuk turih. Tak kira lah hak dalam tu Tok Imam ke, Ustaz ke, siapa-siapa sekalipun, Tok Mufti ke, Perdana Menteri ke, buak katuk turih. Dia akan peluk. Cuma pelukan itu bergantung pada jasad dalam tu. Kalau orang dalam tu beriman, dia peluk sekali, pelukan mesra dan dia buka balik.
Tapi kalau dalam tu kaki rembat selipar tu imam. Kaki duk mengata kat orang. Kaki hutang tak bayar. Kaki minum arak, kaki duk tengok benda lucah. Rapat terus. Tulang bertemu tulang, hancur tulang. Sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu, yang mana jenazah dia dihadiri 70,000 malaikat, tu pun kubur katuk. Tapi katupan mesra, katupan yang dikatakan menyambut kedatangan. Kamu diciptakan daripada tanah, dan kepada tanah juga kamu kembali. Dia katuk, kemudian dia buka balik. Takut apa tuan-tuan? Kita katuk-katuk terus. Takut tu. Sebab tu tuan-tuan, Nabi pun minta doa. Nabi pun pesan kita apa? Sebelum bagi salam, doa apa? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, kami berlindung daripada azab kubur. Dahsyat tuan-tuan. Benarlah kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bukan kematian itu yang ditakuti. Mati ni tak takut tuan-tuan. Yang takut apa? Alam selepas kematian tu, itu takut. Duduk ramai-ramai tak berasa tuan-tuan. Duduk bawah seorang-seorang. Tu yang kata tadi, jangan duduk gelak ketawa atas kubur. Sebab orang kat bawah tak tahu macam mana mereka punya seksa. Kita duduk gelak di atas. Itu antara larangan Nabi Muhammad SAW. Nabi kata Allah melarang benda tu semua. Jadi tuan-tuan, sebab itulah selain daripada gelak ketawa di atas kubur itu, antara beberapa amalan apabila kubur kita bicara pasal kubur katuk, elokkan 4 benda ni pula. Banyak sangat 4 hari ni. 4 perkara yang yang wajib ditinggalkan. Kalau buat juga tuan-tuan, habang siap-siap duduk dalam kubur, wassalam. Boleh faham tu bahasa tu? Buat juga, kita buat juga 4 ni, wassalam dalam kubur. Habang siap-siap. Yang pertama, cakap muhung. Sampai orang panggil dia nan 7-8. Cakap 7-8 tak boleh percaya. Baru cakap 7-8 tak boleh percaya. Masuk kata, cakap sekali pun tak boleh percaya. Punya muhung lah. Clear. Yang kedua tuan-tuan, khianat. Yang akan merosakkan kita dalam kubur, khianat. Ada jawatan muhung. Gunakan jawatan untuk kepentingan peribadi. Jadi pengurusi masjid contoh, jadi setiausaha dia kutip geng-geng dia, buat keluar duit masjid, rembat kat dia. Hati-hati khianat. Tu baru konteks kecil, skop kecil. Tak kira lagi menteri, perdana menteri dan sebagainya, lagilah tuan-tuan. Kan, sebab tu bukan mudah nak jadi pemimpin. Sebab tu Nabi kata antara golongan yang check in neraka paling awal. Antara golongan yang check in, yang bukan check, yang masuk neraka paling awal, amirun musallitun, pemimpin yang zalim. Neraka paling awal depa, muka depa. Siapa yang zalim je lah. Kan yang tu. Jadi tuan-tuan, jangan khianat. Ada jawatan, guna jawatan betul-betul. Yang ketiga, namimah, mengadu domba, bawa mulut. Tuan-tuan, ni biat juga. Orang kita, dia suka cerita aib orang kat orang lain. Betul tak? Nak abang cerita, faham tu dia. Kalau sampai satu aib kepada kita, aib seseorang sampai kepada kita, walaupun benda tu betul, cukup takat kita. Clear? Toso duk bercerita ke orang. Contoh tuan-tuan dapat tahu, Ustaz Fairuz kena tangkap khaluat dengan janda belakang Petronas. Petronas kat mana? Belakang tu. Contoh. Orang sini pun saya tak kenal. Kan? Contoh kena tangkap. Petronas belah ni Caltech, kan ada apartment belakang tu. Kena tangkap janda belakang apartment Caltech tu. Belakang Caltech, apartment belakang Caltech. Memang betul kena tangkap khaluat. Memang betul sah-sah kena tangkap khaluat. Betul kan benda tu? Sampai kat tuan-tuan, stop dekat tuan-tuan. Clear? Ustaz tak boleh, Ustaz, kita kena cerita benda lagu ni. Kan? Benda sah, benda sahih. Betul sahih. Tapi dia melibatkan aib orang.
cukup dekat tu. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Rawahul Muslim. Siapa yang tutup aib orang, Allah tutup aib di dunia dan di akhirat. Habaq saya siap. Ni dalam masjid ni semua ni. Tak ada seorang pun terlepas daripada melakukan dosa. Tak ada seorang pun tak ada aib. Semua ada aib. Tapi Allah baik, dia tutup aib kita. Kalau Allah zahirkan aib kita, tuan-tuan, nak keluar rumah pun malu. Kalau aib kita ni boleh dilihat oleh orang lain, nak keluar rumah pun malu. Dosa mengatakan orang, dosa mencarut, dosa perli, dosa tangan, duk scroll benda-benda pelik dalam internet, dosa telinga duk dengar benda-benda pelik-pelik, dosa mata duk tengok benda lucah, dosa kaki duk pergi tempat maksiat. Tapi nasib Allah tutup aib tu. Orang tak nampak ah. Nampak baik saja, bubuh lebay atas kepala sikit, selit sikit tasbih digital tu, kan, tekan sikit, bubuh celak kat mata sikit, bagus terus, nampak soleh terus. Kita boleh berlakon depan orang tuan-tuan, sebab Allah tutup aib. Sebab tu bila aib orang sampai dekat kita, dapat kat telinga kita, walaupun benda tu betul, tutup takat tu je. Tuan-tuan, yang keempat, tolong jaga ayat kencing. Jaga ayat kencing. Nabi kata apa? Tanazzahu 'anil baut fa inna 'amata 'adzabil qabri minhu. Hati-hati dengan dosa kencing. Kebanyakan azab kubur datang daripada perbuatan ayat kencing. Kencing, tuan-tuan, kencing. Masuk toilet, sinting seluar. Tak wajib, tapi ini antara kaedah untuk nak bagi tak bercik ayat. Sinting sikit seluar. Hak mana pakai seluar, hak pakai kain, tak apa, dia tarik selak terus. Hak pakai seluar. Tambah-tambah, tuan-tuan, kencing kot bowl. Bowl ke? Betul ya? Nan. Bowl lah. Mangkuk kencing apa? Bowl lah. Betul ke saya sebut tak tahu? Kira tuan-tuan faham lah. Kencing yang berdiri, hak dalam mall tu. Kan? Kencing hati-hati. Jangan duk buka-buka zip. Pam! Tembak terus. Pelan-pelan. Takut mengecik tak sedia. Kan kita pun tembak. Pam! Deras. Saya ustaz baca buku panduan permata apa semua. Kencing kena tembak deras. Baru dia cekang elok. Dia pun tembak. Dia tak sedap ayat kencing. Mengecik habis seluar. Hati-hati tuan-tuan. Lepas seluar tu bawa semayang. Seluar tu bawa masuk masjid dan sebagainya. Sebab tu Nabi kata, hati-hati dengan ayat kencing. Kebanyakannya dosa dalam kubur disebabkan ayat kencing. Tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga iman, taqwa, kurniakan kepada kita iman dan juga taqwa. Allah Ta'ala memuliakan diri kita dalam bulan Ramadan dengan kita melakukan amal ibadah. Tuan-tuan, doa banyak-banyak agar Allah panjangkan umur sampai habis Ramadan. Mudah-mudahan barakillah dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati. Tuan-tuan, sebelum penutup, saya ada satu makluman, menerima makluman daripada sahabat saya. Tuan-tuan, di situ ada tabung waqaf mushaf mu'jam Quran, waqaf Quran mushaf mu'jam daripada Ustaz Abu Qatadah. Pergi mana tak tahu, tadi nampak dah kan, hilang dah, dia tak tabung ni hilang. Tuan-tuan yang mana berhajat untuk waqaf, tuan-tuan boleh masuk ke dalam tabung tu, ataupun tuan-tuan sagi jumpa dia terus. Saya hanya maklum kepada tuan-tuan saja. Satu naskah RM40, satu naskah RM40. Naskah yang diperlukan kalau makluman saya 200, tapi dah ada orang bagi dah sikit. Dah ada orang bagi dah. Saya pun tak ingat tinggi bilangan apa. Tu dah kan tu Ustaz Abu Qatadah. Tuan-tuan boleh jumpa rojok dah terus. Tak usah duk main tanya saya. Saya pun tak apa nak tahu detail lebih detail. Yang mana Quran itu diguna pakai untuk sekolah dia. Dia mengajak di Maktab Wanjah Jalan Telaga Yak Batus, yang diguna pakai untuk pelajar-pelajar tadarus di dalam bulan Ramadan. Habis bulan Ramadan, guna Quran tu juga untuk kelas KKQ. Betul ke sebut dah? Kelas kemahiran Quran. Sebab saya mengajak sekolah rendah. Kan dia mengajak sekolah menengah, saya tak tahu. Dan KKQ. Kalau macam kami, sekolah rendah ni Iqra. Kan? Iqra, tu biasalah kan. Tuan-tuan. Tuan-tuan yang mana berhajat untuk wakaf, tuan-tuan boleh masuk ke dalam tabung. Ataupun tuan-tuan boleh rojok Ustaz Abu Qatadah sendiri tu, yang duduk bawah tu. Ataupun tuan-tuan kalau tak bawa main duit, tuan-tuan boleh buy in lah, ada nombor akaun di tabung. Kan? Dan suka saya maklum, benda ni tak ada paksaan. Jangan duk stres pula. Allah, baru nak beli bubuk lambuk, dia minta dah wakaf. Baru duk planning nasi mandi bagus punya depan ni. Kan? Minta pula wakaf pula. Allah, ada saja depan ni. Tuan-tuan, tak ada paksaan. Nak bubuh, tak bubuh pun tak marah, taubat, tak marah.
Dan satu naskah RM40. Wallahu ta'ala alam, kita berhenti dekat itu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, salah dan silap, terkesak bahasa, tercuri masa yang lebih, minta maaf banyak-banyak tuan-tuan, kelemahan saya sendiri. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.